Selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6 bawah yang telah baru mendaftar di SMK Tinggi Setapak. Okay, cikgu merupakan cikgu guru kaunseling di SMK Tinggi Setapak. Nama saya Cikgu Ganeswaran. Hari ini cikgu dan lagi seorang cikgu, Puan Nurul Huda, akan membawakan tentang taklimat kerjaya. Taklimat kerjaya. So, di sini kami akan menyentuh tentang dua aspek. Aspek pertama adalah choice theory related therapy, iaitu dibawa oleh seorang tokoh yang bernama William Glaser, dan lagi seorang adalah Puan Nurul Huda. Dia akan membincangkan tentang teori Holland kepada anda. Jadi, sebelum kita mulakan apa yang cikgu bincangkan, cikgu akan perkenalkan diri cikgu dulu kepada anda semua. Okey guys, seperti yang anda lihat di sini, nama saya merupakan Vignesh Ranalaki Mariappan. Pelajar boleh menggelarkan saya sebagai Cikgu Wiki, cukup. Saya telah mendapatkan ijazah sarjana muda pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling di Universiti Utara Malaysia, SINTOP. Ya, cikgu mempunyai pengalaman bekerja selama 2 tahun, iaitu di SMK Tinggi Setapak ini sendiri, dan cikgu juga merupakan bekas pelajar STPM. So, cikgu mengambil STPM pada tahun 2012. So, STPM bagi cikgu bukan pilihan terakhir, merupakan pilihan pertama. Jadi, pelajar semua, seterusnya kita akan melihat pada teori William Glaser, iaitu choice theory related therapy. Okay guys, di sini kita melihat pada beberapa aspek. Okay, aspek pertama, cikgu letak tajuk dia happy student. Kenapa happy student? Dalam William Glaser dikatakan kita perlukan 5 perkara ini untuk kita menjadi seorang yang bahagia, kualiti, untuk mempunyai kehidupan kualiti. So, tajuk dia boleh juga lebih kepada happy student, quality student. Macam mana kita nak pastikan benda tu? Dia ada 5 aspek basic needs dia. Okay, pertama, bila anda lihat gambar dia, anda boleh nampak itu adalah love ya. Okay, love dekat sini membawa maksud apa? Bagi anda, love tidak semestinya cinta semata-mata. Love di sini adalah belonging. Belonging adalah di mana rasa kita menyayangi diri kita sendiri. Semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Adakah kita menyayangi diri kita sendiri? Ya. So, bila kita menyayangi diri kita sendiri, bila kita membuat keputusan, kita akan membuat satu keputusan yang tidak merosakkan diri kita dan keputusan yang memudahkan kita. Sebab tu kita kata belonging, being loved. Orang sekeliling kita senang dengan kita, suka kita, sayang kita. Ya, kalau macam tu bagus. Kalau tidak, kenapa? Kita kena tanya, kena tahu. Kita kena teroka diri kita, kena tahu dekat situ. Being respect, ni penting. Adakah orang sekitar kita respect kita? Ya, sayang kita satu part, respect, hormat kita sebagai diri kita, itu penting. Ya, contohnya sekarang kita dapat keputusan untuk masuk STPM. Adakah keputusan itu keputusan sendiri ataupun dipaksa? So, macam mana? Kena tanya pada anda semua. Sharing, kita mempunyai individu atau platform untuk sharing, platform yang betul untuk share masalah kita. Itu juga dikategorikan keperluan love. Love itu adalah satu benda psikologi needs yang sangat penting, utama dalam diri kita sebagai manusia. Dan yang ketiga, kooperatif, cooperation yang seterusnya lah, iaitu adalah lebih kepada hubungan kita dengan orang sekeliling kita. Dan next pula kita akan pergi pada next aspek yang kita akan melihat dekat sini adalah power. Power kat sini apa maksud anda? Power kat sini adalah skill. Ya, power di sini kita boleh masukkan dengan skill, achievement, success. Iaitu, kenapa? Itu penting. Skill. Bila kita ada skill membuat keputusan, itu akan menentukan kita untuk membuat keputusan. Power kita untuk membuat keputusan. Jadi penting, skills itu penting. Achievement kita, pencapaian kita. Ya, pencapaian boleh kita dikatakan sebagai power. Kenapa? Bila seorang yang mendapat straight A, dia punya keputusan untuk sambung belajar atau tidak, atau dia nak pergi ke universiti swasta, dia nak pergi luar negara, atau di mana-mana yang dia pilih, dia punya option yang banyak. Dan ada setengah orang
gagal semua. Dia tak ada mempunyai pilihan yang banyak. Dia masih mempunyai pilihan-pilihan yang terhad. Ya? Dan manakala orang yang kita, keputusan yang ada setengah yang dapat keputusan yang sederhana di situ. So, dia mempunyai power yang berlainan. Sebab tu kita kata achievement itu penting. Itu melambangkan power kita. Achievement, pencapaian. Bukan saja di akademik, di dalam sports, ya, sports dan sebagainya. Dalam semua aktiviti kita perlu ada satu pencapaian supaya kita boleh menggunakan benda itu untuk membuat keputusan di masa hadapan kita, untuk menetapkan laluan kerjaya kita. Jadi power itu sangatlah penting. Selain sukses, apa itu sukses? Orang kata kejayaan kita ya. Jadi apa, kita kena menunjukkan outcome kita kepada orang. Sebab tu kalau mungkin ada setengah anda mengalami pengalaman seperti inilah. Bila kita kata dengan parent kita nak sambung STPM ataupun nak sambung ke degree, nak sambung untuk diploma di kolej swasta, parent tak bagi. Parent kata kamu pergi STPM, kamu pergi matrikulasi. Parents yang membuat keputusan. Kenapa? Mereka dah tahu pencapaian kita sebelum ni macam mana. So mereka dah menilai kita dari segi situ. Sebab tu kita, kalau kita punya behavior, kita punya sukses sebelum ni dengan mengikuti akademik sebelum ni bagus, perkara seperti itu tidak berlaku. Jadi itu yang penting untuk kita, perlunya power untuk membuat keputusan. Okay, next kita akan pergi pada fun. Okay, next yang cikgu nak terangkan adalah fun. Fun, enjoyment. Kita tahu kan, fun, enjoyment. Hidup ni kita kena enjoy, kita kena feel the moment kita ada kat sini kan. Everything kita kena feel. That's why we need the enjoyment is very important. Yeah, fun is very important in our life. So apa? Kita kena enjoy with our choice. Kita kena enjoy with our choice. Tak kisahlah fun itu bukannya semestinya kita pergi taman tema air, ya, taman Sunway Lagoon kita pergi, ataupun Genting Highland untuk kita release stress. Itu pun sejenis fun. Tapi fun yang cikgu nak tekan kat sini, itu fun for learning. Are you ready for it? That's the main question dekat sini. Kita perlu bersedia dan rasa teruja. Fun for come for STPM. Saya masuk STPM ni sebab apa? Kita kena tahu. Ya, kita kena tahu kita masuk STPM ni untuk apa? Untuk siapa? Adakah kita bahagia dengan keputusan kita? Sebab benda tu akan menentukan keputusan anda ni nanti. So di sinilah cikgu nak katakan pentingnya fun. Fun for learning. Enjoy. So apa saya tekankan benda ni? Benda ni memang betul Cikgu bukan excellent student bila form 1 sampai form 5, but I did very best for my STPM. Sebab apa? Saya enjoy, dan STPM was my first choice. Jadi saya sangat enjoy dengan keputusan yang saya telah membuat. Saya learn. So sebab bila kita fun, kita punya learning tu jadi macam kesungguhan untuk belajar kita lain tau. Kita akan berusaha untuk, kita bukan berusaha untuk mendapat A saja semata-mata, tapi kita berusaha sebab kita seronok melakukan benda tu. Kita seronok belajar ekonomi, kita seronok belajar bahasa Melayu. Sebab tu cikgu masa STPM sangat enjoy outcome. Cikgu boleh katakan pulun habis-habis. Boleh nampaklah result dia sekarang. Saya tengah bercakap dekat anda semua hari ini sebagai seorang guru. Itu adalah outcome saya. Sebab apa saya boleh rasakan itu sangat penting? Sebab saya fun. Saya sangat enjoy when I was doing STPM. Dan tidak siapa yang memaksa saya. Malah family member saya, mereka menasihatkan supaya tidak sambung STPM. Tapi STPM was my first choice. So I did well. Dan jika anda rasa anda tidak memilih untuk STPM dan anda rasa tertekan sebab dipaksa untuk memilih STPM, sila fikir balik. Dan kalau ada pelajar antara anda yang rasakan seperti itu, anda harus jumpa kami, kaunselor. Kami akan guide anda untuk melihat minat kerja anda. Pastikan anda memilih STPM bukannya sebab dipaksa. Ya, nanti itu memaksudkan anda merosakkan diri anda. Ya, itu nasihat cikgu sebagai ex-student STPM. Dan di sini, okay, next.
Ya, next kita boleh lihat apa freedom. Okay, burung-burung berterbangan ya, freedom. Freedom macam cikgu tadi kata, dia semuanya berkait dalam konteks yang berlainan. Ya. Freedom dekat sini adalah freedom kita untuk membuat keputusan. Adakah kita bebas membuat keputusan kita? Adakah kita independen dalam keputusan kita? Sebab kita kena lihat balik ya, is back to back tau. Back to back cikgu akan bagi tahu balik semuanya. Untuk menjadi seorang happy student, quality student, kita perlukan diri kita sendiri. That's why back to yang benda first tadi, love. Love tu sangat penting. Love pada diri kita. Bila kita cintakan diri kita sendiri, kita akan membuktikan kepada orang lain yang kita powerful with our decision dan our choice. Dan kita akan enjoy keputusan kita. Dan keempat, bila kita lihat ni freedom, kita bebas. Kita tak dikongkong. Dan bila tak dikongkong, bila kita rasa independent, freedom untuk membuat keputusan dan sebagainya, kita akan enjoy our life, our student life. Cuba bayangkan sekarang, jika antara anda ni ada yang rasa seperti STPM ni saja nak cuba-cuba dan masih tak dapat tentukan adakah anda nak sama STPM ataupun just nak mengelak daripada bekerja kat tempat lain masuk STPM, for sure cikgu boleh katakan anda akan menjadi student yang stres. Ya. Student yang happy adalah student yang memilih laluan kerjaya dia dengan hati yang terbuka. Mungkin parent memberi nasihat kepada anda dan anda setuju dengan nasihat itu dan anda menerima. That's why we need the happy student concept. It's very important. Dan freedom again is very important. Freedom untuk membuat keputusan, freedom untuk memilih apa yang anda nak. Semua tu bermula kepada love. You love yourself. If you love yourself, you're free to make your own choice. That's why William Glazer telah menekankan freedom ni sebagai basic needs human kita. Human sebagai manusia, kita perlu ada benda-benda aspek ini. Okey, dan benda pula. Okay, gambar ke-5 ni. Gambar ke-5 ni kita nampak seorang backpacker tengah mendaki gunung, tengah menuju ke destinasi dia. So, apa yang anda boleh nampak dekat sini? Ya? Benda ni sebenarnya gambaran untuk survival. Apa tu survival? Survival tu tahap diri kita. Ya, kesihatan kita, kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita, kehidupan kita. Survival ni kadang dia ada dua faktor. Faktor yang boleh diubah oleh diri kita sendiri dan faktor yang tidak boleh diubah oleh diri kita. Contoh faktor yang boleh diubah oleh diri kita adalah kesihatan kita. Kesihatan macam kita jaga makanan. Kesihatan pun ada dua faktor. Antara faktor kita jaga makanan kita melakukan exercise dan sebagainya. Benda tu faktor yang kita boleh berubah. Faktor yang tidak dapat diubah ialah faktor kesihatan yang sedia ada. Maksudnya kita dah lahir ada penyakit yang kita dapat mengelak lah kan, genetic problem ke, atau Tuhan dah bagi kat kita kan. So benda tu kita tak boleh buat apa-apa. Stress, faktor stress tu pun penting. Relaxation tu penting dalam survival kita. Sebab survival ni kita kena menghadapi sesuatu perkara tu, kita bergantung kita boleh menghadapi benda tu dengan tenang atau tidak. That's why kita akan kata bila stress, kita ada eustress, distress. Betul lah ke? Okay. Eustress ni adalah stres di mana membantu anda untuk berjaya. Dan stres yang tidak boleh digunakan adalah stres yang menyebabkan kita tak boleh berjaya. Contoh, eustress. Bila kita stres, kita jadi macam, okay, saya ada kerja pengajian, saya harus siapkan hari ini juga. That's why kita kata eustress. Kita akan buat kerja tu dengan bersungguh-sungguh. So, eustress. Manakala stres yang tidak dapat digunakan, seperti bila stres, alamak, stresnya aku, kita tidur.
strategi aku, kita makan. Kalau macam tu, nak buat macam mana? Tak boleh. So that's why we have the skill. Kita ada daya upaya untuk membentuk diri kita tu perlu ada. Ya. Sebab tu cikgu nak menekankan lagi sekali, survival skill itu pun penting. Setiap aspek ni penting. Survival skill antaranya adalah kewangan juga lah, faktor kewangan kita. Choice dalam membuat keputusan, faktor kewangan akan menjadi kekangan kita juga sometimes. Contoh, kita nak belajar di somewhere else tapi keluarga kita tak mampu, so kita terpaksa pasrah untuk menerima dan sambung di STPM. Mungkin kita rasa STPM tu murah, that's why kita nak belajar STPM. Tapi cikgu nak tekankan balik, tak apa, tak salah setiap kita nak sambung STPM tu sebab murah. But we need to remember, satu benda tu penting. Pastikan kita bukannya pilih semata-mata STPM tu murah. Kita pilih STPM itu sebab antara pilihan kita. Ya, dan bukannya pilihan terakhir. Cikgu nak tekankan benda tu again. Pastikan anda pilih STPM tu sebab bukan pilihan terakhir. Kalau anda letak STPM ni pilihan pertama dan bukannya pilihan terakhir, anda mesti boleh berjaya. Itu cikgu yakin sebab cikgu student STPM. I know that. But if you masuk STPM ni sebab STPM ni satu pilihan yang terakhir, susah tau guys. Memang susah untuk anda nak survive. Okay, saya rasa setakat ni saja daripada saya, dan slot cikgu akan ada, kita akan berjumpa lagi mungkin hari Jumaat nanti ataupun di masa akan datang. So stand by sebab slot ni akan bersambungan, sebab kita akan buat sedikit assessment tentang basic needs kita supaya kita dapat mengenali diri kita lebih dalam dan kita boleh tahu tahap kita di manakah kita. So guys, remember, stand by, stay tuned. So kalau esok pastikan anda semua datang ke sekolah. Jika tidak, kita akan jumpa juga satu hari nanti. Cikgu ada kat bilik counselling saja. Okay. Seterusnya cikgu akan serahkan kepada Puan Nurul Huda, kaunselor. Thank you guys.